A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi peluang pada kita untuk meningkatkan amalan kita, membaiki hati kita dan mensucikan, memurnikan akhlak kita, dan itu adalah sebagai tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Allah tidak akan matikan seseorang melainkan setelah Allah memberi peluang yang terbaik dan sebaik-baiknya supaya manusia kalau bersalah terus kembali dan bertaubat kepada Allah. Kalau amalan belum lengkap, maka peluang untuk melengkap dan memperelokkan amalannya, dan begitulah seterusnya. Hari ini kita tadabbur surah Ar-Ra'du. Kita berhenti sampai ayat yang kelima. InsyaAllah kita sambung ayat ke-6. Sebelum kita sambung ayat ke-6, kita review balik apa yang kita dah belajar daripada ayat 1 sampai ayat 5 dan apa kaitannya dengan ayat yang hari ini yang kita akan belajar nanti insya-Allah. Okey. Daripada ayat pertama Allah beritahu surah Ar-Ra'du iaitu kehebatan Al-Quran, kerana yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Kehebatan Al-Quran, ayatul kitab, tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk al-maqru', dalam bentuk yang dibaca. Kemudian Allah beritahu kehebatan Allah yang menurunkan Al-Quran. Ayat yang kedua dan seterusnya Allah menceritakan kehebatan Allah bukan dalam bentuk bacaan, tapi dalam bentuk pemikiran ataupun dalam bentuk memerhati ciptaannya. Jadi daripada ayat 2 Allah sebut kebesarannya melalui ciptaannya, bermula daripada atas. Bermula daripada atas, iaitu langit. Allah mencipta langit tanpa tiang. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Allah menggerakkan, menguruskan matahari, bulan, bintang tepat pada waktunya timbul, tepat pada waktunya tenggelam, hilang. Allah menguruskan segala urusannya. Kemudian Allah membawa kita supaya berfikir tentang kehebatannya, kebesarannya, turun daripada langit turun ke bumi. Seumpama Allah bawa kita naik kapal terbang, tengok kebesarannya di langit, kemudian turun mendarat ke bumi dan lihat pula kebesaran Allah di bumi. Ayat yang ketiga kan, Allah menghamparkan bumi dan Allah menjadikan bumi itu tidak bergoncang dengan memasakkannya melalui gunung-gunung. Kemudian Allah cerita lagi kebesarannya melalui apa yang ada di atas bumi daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, termasuk ayat yang keempat. Kehebatan Allah juga semakin nampak jelas bila diperhatikan bagaimana buah-buahan, tumbuh-tumbuhan ia berbeza warnanya, bentuknya, rasanya, rupanya sangat-sangat berbeza, sedangkan sumber asalnya adalah daripada air dan tanah. Tanah warnanya sama, bentuknya sama, rasanya sama. Air pun sama, bentuknya sama, rasanya sama, warnanya sama. Tapi bila keluar sebagai tumbuhan dan sebagai buah-buahan sangat berbeza dalam semua sudut. Rasa, bentuk, warna, rupanya, dan sebenarnya Allah sengaja jadikan berbagai bentuk, berbagai rasa, berbagai warna walaupun daripada tanah dan air yang sama,
Sebenarnya Allah nak memperkenalkan dirinya, dan tak mungkin kita kenal Allah melalui semua ciptaan ini melainkan kita adalah orang yang berakal. Sebab tu di hujung ayat yang keempat Allah kata semua tu inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun. Semua ni akan nampak kebesaran Allah kepada orang yang berfikir. Maknanya kalau dia 20 tahun, 50 tahun hidup di atas muka bumi tapi masih belum kenal Allah, mana dia tidak berakal, dia tidak berfikir tentang kebesaran Allah. Kemudian ayat kelima Allah memberitahu bagaimana walaupun bukti kebesaran Allah cukup besar, cukup banyak dan cukup jelas, tapi manusia khususnya mereka yang diturunkan Al-Quran di peringkat awal iaitu orang musyrikin Mekah masih mengingkari Rasul yang membawa cerita tu, masih mendustakan Rasul yang membawa Al-Quran. Jadi ayat kelima Allah nak sebut bagaimana kedegilan, kekufuran, pendustaan orang musyrikin Mekah walaupun bukti kebesaran Allah cukup besar, cukup banyak dan jelas. Allah kata apa? Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Kalau kamu rasa pelik terhadap perbuatan orang musyrikin yang menyembah berhala, pelik kan? Dia buat sesuatu kemudian dia sembah. Jadi seolah yang lebih hebat, yang lebih kuasa ialah yang dicipta. Jadi kalau Allah kata kalau kamu rasa pelik dengan perbuatan orang musyrikin sembah berhala, sebenarnya ada lagi yang lebih pelik daripada itu. Apa dia? Fa'ajabun qauluhum. Yang lebih pelik daripada perbuatan orang musyrikin menyembah berhala ialah kata-kata mereka. Iaitu kata-kata mereka, adakah patut sekiranya kami telah hancur menjadi tanah? Adakah patut kami akan dibangkit seperti makhluk yang baru? Tak masuk akal. Sebab bila dah hancur, bila dah mati dah hancur, tak mungkin dapat dibentuk seperti asal. Kalau dapat buat pun tak mungkin sama dengan yang asal. Itu kata orang musyrikin Mekah. Jadi Allah kata perbuatan mereka sembah berhala tu dah pelik. Tapi kata-kata mereka yang tak mengaku, yang tak percaya Allah boleh mencipta semula manusia yang dah hancur, kata-kata mereka tu lagi pelik. Kenapa? Kenapa kata-kata mereka lagi pelik daripada perbuatan mereka menyembah berhala? Saya ulang soalan. Kenapa Allah kata kalau kamu rasa pelik dengan perbuatan mereka menyembah berhala, sepatutnya kamu rasa lagi pelik dengan kata-kata mereka, akidah mereka yang tak yakin Allah boleh mencipta semula manusia yang telah mati dah hancur. Kenapa? Sebabnya ialah bukti kebesaran Allah yang boleh mencipta semula manusia yang telah mati dah hancur cukup banyak dan cukup jelas. Sebagaimana disebut dalam ayat-ayat yang sebelum ni, Allah mencipta langit tanpa tiang, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbagai rupa, berbagai rasa, berbagai bentuk, berbagai warna, walaupun daripada air yang sama, tanah yang sama, duduk bersebelahan, ada pedas, ada masin, ada masam. Jadi bukti kebesaran Allah yang menunjukkan Allah berkuasa menghidupkan semula manusia yang dah mati dah hancur cukup banyak dan jelas. Tiba-tiba dia tak percaya. Kata-kata mereka itu lagi pelik daripada perbuatan mereka menyembah berhala. Ini sama juga dengan yang Allah sebut kisah Ashabul Kahfi. Boleh buka surah Al-Kahfi. Boleh buka surah Al-Kahfi. Ayat 9. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-9. Waalaikumsalam kepada semua pelajar yang bagi salam. Okey. Allah kata apa? Ini pelik. Manusia pelik pada satu benda, tapi dia tak pelik kepada benda yang lebih pelik daripada yang dia rasa pelik tu. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau sangka wahai Muhammad,
Ayat ini tuju pada Muhammad dan kepada kita semua. Bila tuju pada ketua bermakna tuju pada semua anak buahnya, semua umatnya. Jadi Allah kata, adakah kamu rasa sesungguhnya pemuda kahfi itu warraqim. Raqim ni papan yang ditulis padanya nama-nama penghuni gua yang katanya ada ditampal di depan gua pemuda kahfi. Ar-Raqim, iaitu papan yang dicatat nama-nama penghuni gua, yang papan itu ditampal ataupun diletak depan pintu gua pemuda Al-Kahfi. Jadi Allah kata, adakah kamu sangka, kamu kira kisah pemuda Kahfi dengan papan yang tertulis namanya itu, kanu adalah mereka itu min ayatina ajaba, dari tanda-tanda kebesaran kami, ajaba, yang mengkagumkan. Apa maksud? Semua orang terkejut kan? Semua orang rasa pelik dengan kisah Al-Ashabul Kahfi. Sebab duduk dalam gua tapi boleh panjang umur. Boleh sihat wal afiah. Walaupun tak makan. Boleh selamat walaupun gua tidak ada pintu. Tidak ada penyakit. Walaupun dalam gua tidak ada segala kemudahan. Kipas tak ada, elektrik tak ada, katil tak ada, tilam tak ada. Air minum pun tak ada, tandas pun tak ada. Tapi boleh hidup sihat wal afiah, bahkan panjang umur. Jadi semua orang rasa pelik dengan kisah Ashabul Kahfi. Tapi Allah tanya, adakah patut kamu rasa pelik dengan kisah Ashabul Kahfi? Adakah kamu rasa itu tanda kebesaran kami yang mengkagumkan kamu? Adakah patut? Apa maksud soalan ni? Maksudnya ialah Allah nak bagi tahu kisah pemuda Kahfi itu pelik dan kamu pun rasa pelik. Tapi ada satu lagi benda yang jauh lebih pelik, tapi kamu tak rasa pelik. Ini yang Allah nak beritahu kamu ni memang pelik. Benda yang pelik sikit kamu dah rasa terkejut, rasa kagum. Tapi benda yang lagi besar kepelikannya, kehebatannya, kamu tengok macam tak ada apa-apa je. Jadi Allah nak kata kamu ni memang pelik. Apa dia tu? Dalam tafsir ulama mengatakan, yang kita tengok pemuda Kahfi ni bukan kita selalu dengar cerita dia. Sekali-sekala je, mungkin sekali je seumur hidup. Dan mungkin tak ramai yang pergi cari gua tu. Tak ramai. Tapi bila dengar cerita, dia rasa pelik. Walaupun jarang dengar. Ataupun sekali sahaja dengar. Tapi ada benda yang jauh lebih hebat. Ciptaan Allah yang jauh lebih hebat. Dan manusia lihat setiap hari, dengar setiap hari, depan mata dia 24 jam. Tapi dia tak rasa apa-apa pelik pun. Apa dia tu? Apa dia? Langit yang Zahra, Puan Zahra Latif, betul. Betul. Langit yang tak bertiang. Sebenarnya lagi hebat daripada kisah pemuda Kahfi. Pemuda Kahfi 309 tahun duduk di atas tanah. Peliklah, tapi langit di atas kepala kita tanpa tiang, bukan 309 tahun. Mungkin dah beribu tahun. Tak retak, tak sengit, tak nampak cacat pun. Itu sebenar dan kita nampak setiap hari. Tapi tak ada pun rasa pelik. Tak ada pun yang berfikir sehingga dia semakin rasa kebesaran Allah. Tak ada. Jadi Allah nak begitu dalam ayat 9 surah Al-Kahfi ni, manusia ni memang pelik. Dia suka rasa pelik benda yang taklah pelik sangat. Tapi ada benda yang lagi besar, lagi pelik, dia tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab tengok setiap hari. Bila dia tengok setiap hari, dia tak rasa kehebatan Allah. Kenapa? Sebab dia tidak berfikir. Dia bukan qaumun yaqilun. Okey. Kita sambung ayat yang ke-6 surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang Allah nak sebut pula. Kalau ayat 5 Allah nak sebut orang musyrikin Mekah mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menafikan dengan menafikan apa? Mereka tak percaya apa yang
Nabi cakap. Nabi cakap apa? Selepas mati ada kehidupan baru. Manusia akan dibangkitkan dan cipta semula oleh Allah seperti asal. Siapa yang cakap? Nabi. Dia tak percaya pada Nabi. Dia tak percaya pada Nabi dari segi apa? Cerita hari akhirat. Okey? Jadi ayat seterusnya, ayat yang ke-6, dia tak percaya pada Nabi tentang apa ni? Tentang cerita tentang balasan. Sebab Nabi hari pertama berdakwah di Mekah, Nabi basyiran wa nazira. Sama ada bagi berita gembira, kalau beriman, kalau beramal soleh, dapat berita gembira, dapat ganjaran pahala, dapat syurga. Selamat daripada neraka. Yang kedua, cerita yang kedua yang Nabi selalu bawa setiap hari di Mekah ialah nazir, cerita yang menakutkan. Kalau tak beriman, kalau kufur, kalau buat maksiat, akan dapat dosa dan akan dapat balasan dan dicampak dalam neraka. Dua cerita ni. Dua cerita. Cerita yang sebelum ni, ayat 5, cerita pasal manusia akan dibangkitkan. Ayat yang ke-6 pula, cerita Nabi kepada orang musyrikin, iaitu tentang kebaikan. Siapa yang buat baik, balasannya baik. Siapa yang buat jahat, balasannya jahat. Itu pun orang musyrikin Mekah dan orang kafir secara umum tak percaya. Mereka bukan setakat tak percaya, tapi mereka mereka permainkan apa yang Nabi cakap. Apa kata mereka? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa yasta'jilunaka, dan mereka yasta'jiluna, minta segera kepada engkau. Mereka minta segera kepada engkau. Segera apa ni? Sayyiat, kejahatan, ataupun azab. Qabla al-hasanah, sebelum al-hasanah, kebaikan. Apa maksud ni? Tengok, mungkin kalau kita baca terjemah kita tak faham. Orang-orang musyrikin Mekah minta kepada Nabi disegerakan ancaman azab kepada mereka sebelum kebaikan. Sebab saya sebut tadi, Nabi bawa cerita dua je. Satu cerita keburukan, iaitu kalau tak beriman, kalau kufur kepada Allah, mereka akan dapat dosa dan mereka akan diazab di akhirat kalau tak bertaubat. Cerita kedua, kalau mereka beriman kepada Allah, taat kepada Allah, berita gembira, hasanah, kebaikan. Dua cerita je, tidak ada cerita yang ketiga. Tapi orang musyrikin tak percaya, bukan setakat tak percaya, mereka perli. Mereka kata apa? Okeylah, kalau kami ni kufur kepada Allah, kalau kami ni syirik pada Allah, kami semua berhala, kami akan diazab. Okey, turunkan sekarang. Itu bukan dia minta betul-betul, tapi dia minta sebagai mengejek kepada Nabi. Yasta'jiluna, bukan setakat mereka minta diturunkan azab kepada mereka, tapi mereka minta disegerakan. Yasta'jiluna, minta segera. Dalam bahasa Arab, isti'jal ialah minta sesuatu sebelum waktunya. Kalau gaji dapat sepatut 30 hari bulan, kita minta 25 hari bulan. Itu dia panggil yasta'jilun. Kalau hukuman 30 hari bulan, hukuman, tapi dia minta di awal ke hukuman 20 hari bulan. Itu dia panggil yasta'jiluna. Dia logik logiknya, yang biasa kita nak minta cepat ni apa dia? Yang kita biasa minta nak cepat, iaitu awal daripada waktu sepatutnya. Apa biasa yang kita minta? Apa dia? Boleh pelajar jawab. Biasanya kebaikan. Kita minta nak cepat ni biasanya kebaikan. Dan itu tanda kita waras. Fitrah kita masih okey.
Sebab semua kebaikan orang nak awal, nak cepat. Rizak nak awal, gaji nak awal kan. Tapi kalau minta awal benda yang tak baik, ada something wrong. Yang orang musyriki minta awal apa dia? Sayyi'ah, azab. Sebelum kebaikan. Maknanya kalau Nabi kata kalau kamu beriman dapat pahala, dapat syurga. Okey, yang tu kami tak nak lagi, tak nak. Kami nak apa? Sebab kami kufur, kami nak azab dulu. Sebenarnya apa mesej yang Allah nak bagi tahu? Apa mesej yang Allah nak bagi tahu daripada sikap orang musyriki ini? Minta benda yang buruk lebih awal. Mesejnya apa dia? Allah nak bagi tahu fikiran mereka dah rosak. Akal mereka dah tak waras. Orang yang tak waras sahaja minta keburukan lebih awal daripada kebaikan. Macam saya lah. Saya minta biarlah saya sakit. Lepas tu saya nak sihat. Itu tanda-tanda tak waras. Biarlah saya gagal dalam peperiksaan. Saya tak nak pergi sekolah. Biarlah saya gagal dalam hidup. Lepas tu baru saya nak belajar. Itu tak waras. Biarlah saya mencuri. Kemudian dia di penjara bertahun-tahun. Lepas tu saya bebas, saya nak bertobat. Itu tak waras. Jadi Allah nak beritahu, masalah besar orang musyrikin, orang kafir apa dia? Ialah fikiran dia tak waras. Dia minta sesuatu yang merugikan diri sendiri. Okey, untuk kita, pengajaran untuk kita ada. Apa dia pengajaran untuk kita? Apa pengajaran untuk kita? Ada tak di kalangan kita yang minta benda yang tak baik awal daripada benda yang baik? Ada. Sebab tu ayat ni jangan kita tengok kepada secara khusus, turun kepada siapa. Tak. Pengajarannya ialah secara umum. Ayat ni walaupun turun pada orang musyrikin Mekah, tapi pengajarannya untuk semua. Boleh berlaku pada semua orang. Kepada semua orang. Jadi sekarang ada tak ramai, bukan setakat ada, ramai orang yang minta keburukan lebih awal daripada kejahatan. Apa buktinya? Buktinya ramai orang buat maksiat. Dia tahu dengan dia buat maksiat, dia akan hidupnya akan sempit, jiwanya tak tenang, rezekinya sempit. Tapi dia terus buat maksiat juga. Yang mencuri terus mencuri. Yang buka aurat terus membuka aurat. Sebenarnya walaupun mulut dia tak minta, tapi dia minta dengan perbuatan dia, tindakannya. Perbuatannya dia buka aurat kan. Dia mengumpat, dia mencuri, dia rasuah. Sebenarnya dia minta kepada Allah secara tak langsung sayyi'ah qablal hasanah. Walaupun diberi peringatan tapi dia terus. Sebab tu Allah perli mereka dalam surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Fama asbarahum 'alan nar. Dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka untuk masuk neraka. Sebab mereka tahu perbuatan mereka tu dosa, dan bila dosa kalau tak bertaubat akan masuk neraka. Tapi dalam keadaan mereka sedar, mereka buat juga. Seolah apa? Seolah mereka memang bersedia, bahkan sabar untuk dibakar dalam neraka. Ini perli ni. Sebenarnya logiknya tak ada orang yang sabar nak masuk neraka. Tak ada. Yang ada orang semua tak nak masuk. Bukan sabar nak masuk. Kenapa kamu buka aurat ni? Saya sabar menunggu masa untuk dibakar. Tak ada. Tapi sebenarnya realiti, hakikat ada. Secara tak langsung. Semua yang buat maksiat dan terus buat maksiat dan tak bertaubat, sebenarnya dia seperti orang musyrikin Mekah. Dia nak Allah turunkan sayyi'ah qablal hasanah. Semoga Allah jauhkan kita daripada ciri-ciri orang-orang musyrikin Mekah. Ciri-ciri manusia yang degil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebut lagi betapa biadabnya orang musyrikin Mekah. Yang maksud dia lebih kurang sama dengan ayat ni. Boleh buka surah Al-Anfal ayat 32. Boleh buka surah Al-Anfal ayat 32. Wa isqalu
Ha? Wa iz qalu Allahumma in kana hadza wal haqqu min indika fa amtir hijaratan minas sama'i awi'tina bi'azabin alim. Okey. Surah Al-Anfal ayat 32 kan? Okey. Tengok Allah rakamkan betapa degil, betapa keras kepalanya orang kafir, khususnya orang musyrik Mekah, dan kedegilan mereka sampai tak melampau, kurang ajar dan biadab kepada Allah. Apa kata mereka? Allah kata wa iz qalu, ingatlah ketika mana qalu, mereka berkata, seolah mereka berdoa, Allahumma. Mereka guna perkataan Allahumma, ya Allah, in kana hadza huwal haq, sekiranya ni yang Nabi bawa ni, hadza adalah huwal haq, yang Nabi bawa ni cerita akhirat, cerita dosa pahala syurga neraka, huwal haq, memang betul-betul benar, min indika, daripada sisi engkau ya Allah. Kalau betul benar daripada engkau ya Allah, kami minta apa? Fa amtir alaina, maka turunkanlah ke atas kami hijaratan, batu, hijarah batu. Batu dari mana? Minas sama, daripada langit. Turunlah kepada kami batu. Maksud apa ni? Turunlah musibah, bala ke, azab ke daripada langit. Kalau betul yang Muhammad cakap tu betul-betul benar daripada engkau wahai Tuhan. Ataupun awi'tina, bawalah datang pada kami bi'azabin alim, dengan azab yang pedih. Dengan azab yang pedih. Tengok apa maksud dalam ayat ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau ayat di atas ni fikiran mereka tak waras. Bila mereka minta disegerakan benda yang tak baik, orang minta segera benda yang baik. Di sini lagi melampau. Iaitu dia kata, wahai Tuhan, kalaulah yang Muhammad cakap ni cerita akhirat ke, cerita surga neraka benar, okey, buktikan dia benar dengan apa? Turunkan musibah kepada kami. Musibah apa dah? Batu-batu daripada langit. Seperti Allah timpa kepada kaum Nabi Lut. Allah baling batu, ataupun tentera Ashabul Fil, tentera bergajah. Tengok biadabnya mereka, biadabnya mereka, dan fikiran mereka dah rosak, dah menyimpang jauh. Sepatutnya dia minta apa pada Allah? Allahumma in kana hadzal huwal haq, wahai Tuhan, kalau yang Nabi Muhammad cakap ni betul-betul benar, apa dia sepatutnya? Kalau betul yang Muhammad cakap ni betul-betul benar daripada engkau, sepatutnya apa? Logiknya sepatutnya bagilah hidayat pada kami, baru betul. Kalau betul yang Muhammad cakap ni betul hidayat daripada engkau, bagi hidayat pada kami supaya kami ikut. Tapi tak, dia tak minta hidayat, dia minta apa? Okey, turunkan azab pada kami. Nak bagi tahu betapa degil dan melampaunya mereka. Mereka bukan setakat mendustakan yang Nabi Muhammad bawa, tapi mereka mempermainkan, memperolokkan, mengejek Nabi. Bila mengejek Nabi sama dengan mengejek Tuhan. Ini antara yang Allah rakam bagaimana pegangan orang musyrik Mekah, tapi benda ni akan terus berlaku kepada manusia yang lain, bukan orang Mekah saja. Okey? Kemudian Allah kata apa? Wa qad khalat, dan sesungguhnya qad khalat, telah berlalu, min qablihim, dari sebelum mereka.
sebelum mereka al-masulat. Masulat jamaah plural. Kalau satu masulatun. Kalau satu masulatun. Kalau jamak, kalau banyak masulat. Apa makna dia? Azab yang sangat pedih, setimpal dengan dosa mereka. Jadi masulat daripada perkataan misal juga. Misal ni seumpama ataupun setimpal, selari. Jadi Allah kata apa? Macam mana mereka boleh minta? Macam mana mereka boleh minta azab? Sedangkan Nabi juga tawarkan kebaikan, tawarkan syurga. Tapi mereka nak azab. Sedangkan telah berlalu sebelum mereka masulat. Azab-azab yang sangat berat yang menimpa umat-umat yang dahulu. Jadi mereka tak ambil pengajaran ke? Seperti Allah jadikan Bani Israel kera. Sekelip mata bertukar jadi kera. Ada yang bertukar menjadi babi. Yang Allah rejam dengan batu sampai hancur. Yang Allah pusing di udara dengan angin yang kencang dan sejuk. Seperti kaum Ad. Akhirnya Allah hempas di bumi jadi seperti batang kurma yang reput. Allah baling batu kepada tentera bergajah sampai badan mereka seperti makanan yang telah dimakan dah hancur, tak nampak rupa. Semua tu berlaku dan orang musyrikin tahu. Sepatut mereka ambil pengajaran daripada kisah-kisah yang khalat, yang telah berlalu. Dan sepatut mereka tak minta segera azab. Tapi sebab mereka ni terlalu degil, terlalu melampau, mereka tak ambil pengajaran apa-apa. Jadi untuk kita apa dia? Ambillah pengajaran. Ambil pengajaran kisah-kisah yang menimpa umat-umat dahulu, jangan sampai menimpa pada kita. Kedegilan orang-orang musyrikin, kelampauan mereka jangan terkena ataupun tempias pada kita. Jangan degil sangat dengan Allah. Sebab dah berlaku pada umat-umat dahulu, Allah turunkan masulat, azab yang sangat berat, yang sepatutnya menjadi pengajaran. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya rabbaka, Tuhan engkau, lazu maghfirah. Lazu maghfirah. Pasti mempunyai maghfirah, keampunan. Linnas, kepada manusia. Ala zulmihim, ke atas zulmihim, kezaliman mereka. Kemudian wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan sesungguhnya Rabbaka, Tuhan engkau, Tuhan engkau pasti syadid, sangat keras. Iqab, balasannya. Okey, apa maksud di akhir ayat 6 ni? Allah kata, janganlah macam tu, janganlah minta disegerakan azab. Sepatut kamu minta segera al-hasanat. Kamu tak ambil ke pengajaran apa yang menimpa umat-umat dahulu? Azab yang menimpa mereka sangat besar dan berat, sepatut menjadi masulat pengajaran untuk kamu. Dan Allah tiba-tiba Allah kata apa? Sesungguhnya Tuhan kamu tu lazu maghfirah, sangat mempunyai keampunan. Kepada siapa ni?
Kepada siapa? Bukan kepada orang beriman, ha? Linnas, kepada semua manusia. Kalau Allah ampun orang beriman, sangat tak luar biasalah. Sebab orang tu memang dah beriman. Jadi Allah nak ampun kepada orang yang beriman kepadanya, benar biasa. Tapi yang luar biasa, sifat Allah yang luar biasa beda. Allah mengampun semua manusia. Yang kedua, yang buat kezaliman. Mana ada yang musyrikin di Mekah yang sembah berhala, ada yang bunuh anak, ada yang rasuah, ada yang berzina. Ini kezaliman. Tapi Allah bersedia mengampun mereka. Sebab itulah walaupun mereka minta disegerakan azab, Allah tak turun. Kenapa? Apa yang menghalang? Ini. Lazu maghfirah. Tapi Allah ingatkan supaya manusia tidak syok sendiri. Alah, tak apa, Allah tu Maha Pengampun, kita buat dosa lepas tu bertaubat. Tak, Allah bagi amaran. Ingat, ada satu lagi sifat Allah. Bukan setakat dia tu penyayang, pengampun, tapi Allah sangat keras balasannya. Kepada siapa? Kalau manusia tak bertaubat, terus degil, dia akan kena syadidul iqab. Tapi kalau jahat macam mana, tapi bertaubat, ingat, lazu maghfirah. Allah sangat mempunyai keampunan. Jadi kenapa Allah sebut keampunan dulu baru azab? Sedangkan masyarakat musyrikin Mekah buat dosa, bila buat dosa sepatut bagi ancaman dahulu. Apa rahsia dia? Apa rahsia? Saya ulang. Kenapa ayat ni tuju pada orang musyrikin Mekah yang syirik, yang kufur, yang sembah berhala? Sepatut Allah sebut ancaman azab dahulu, barulah Allah sebut Allah tu Maha Pengampun. Tapi dalam ayat ni Allah sebut Allah Maha Pengampun dulu. Kepada siapa? Kepada orang musyrikin yang degil, yang syirik, yang kufur, yang sembah berhala saban hari. Barulah Allah sebut ancaman. Kenapa? Kalau kita, saya bagi analogi, kalau kita, anak kita degil, tak dengar cakap berkali-kali, sekolah pun penting, Quran pun tak baca, solat pun kadang-kadang lambat, okey? Dah banyak kali, lalu kita pun bagi amaran pada dia. Kita bagi amaran dengan ancaman hukuman dulu ataupun bagi rahmat, kemaafan kepada anak kita. Kita cakap apa dulu? Kepada anak yang degil ni. Oleh kerana kamu ni degil, tak dengar cakap, berkali-kali dah engkar perintah mak. Kita cakap tak? Ingatlah mak ni sangat pemaaf. Ataupun kita cakap, ingat, ini kali terakhir. Kalau buat sekali lagi, mak rotan. Kita akan cakap apa? Kita akan cakap apa? Pengalaman. Biasa anak kita tak dengar cakap, degil. Apa yang kita bagi amaran padanya? Kasih sayang, keampunan, kemaafan ataupun ancaman. Kebiasaannya kita bagi amaran. Kita bagi amaran yang menakutkan dia. Sebab apa? Rahmat kita tak sama dengan Allah. Dan rahmat Allah kata apa dalam hadis kudusi? Rahmati sabaqat ghadabi. Kenapa Allah sebut rahmat dulu daripada ancaman? Walaupun kepada orang yang syirik dah berpuluh tahun sembah berhala, sebab prinsip Allah apa dia? Rahmati, rahmat aku, sabaqat, mendahului ghadabi, kemurkaan aku. Allah nak marah macam mana pun, datang rahmat dulu. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Jadi ambillah sifat Allah ni, masuk sikit, kalau masuk sikit je, supaya khususnya kepada siapa ni? Kalau kita rahmat kepada orang buat baik, itu tak ada apa tu, biasa sangat. Tapi kita rahmat kepada orang yang buat jahat ni, zulmin. Walaupun kita nak marah, tapi akhirnya kita mendahului rahmat kepada dia, saya maafkan awak. Itu mana hebat. Kita semakin dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, innallaha
yarhamu ibadahu ar-ruhama. Ini hadis sahih, ha? Boleh jadikan panduan. Bila kita nak marah je, ingat hadis ni. Allah kata apa? Innallah yarhamu. Sesungguhnya Allah yarhamu, merahmati, sayang kepada hamba-hambanya yang mana? Yang ruhama. Jadi kalau kita nak marah tapi kita dahului rahmat kita, sayang kita pada orang yang buat jahat, maka Allah suka pada kita. Boleh? Jadi kalau nak cinta Allah, jadilah orang ruhama, yang sangat pemaaf kepada orang lain. Okey? Jadi soalan tadi, kenapa Allah tak turunkan azab pada orang musyrikin? Sebab rahmat Allah mendahului ghadabi. Satu. Yang kedua, jawapannya boleh buka surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 59. Kenapa Allah tak turunkan azab kepada orang musyrikin Mekah? Yang bukan setakat tak percaya tapi mengejek Nabi, mempermainkan Tuhan. Surah Al-Isra ayat 59. Apa dia? Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba al-awwalun. Okey, cukup kita kata. Allah kata apa? Tidak ada yang menghalang kami. Tidak ada yang menghalang kami, kata Allah, an-nursila, daripada mengutuskan tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuklah azab. Termasuklah ayat akan datang ni, orang musyrikin minta bukti kepada Muhammad yang membuktikan dia tu Rasul selain daripada Al-Quran. Tapi Allah tak bagi. Sebab apa? Yang menghalang kami memberi bukti-bukti yang baru ataupun menurunkan azab ialah an kazzaba bihal awwalun. Bila kami bagi bukti je, mereka tetap tak beriman. Bila mereka tak beriman, kami turunkan azab. Jadi kami tak nak, sebab mereka tak beriman, kami kena turunkan azab pada mereka. Sebab tu Allah tak turunkan bukti-bukti yang baru. Ini juga menunjukkan rahmat Allah. Dan satu lagi, buka surah Al-Anfal ayat 33. Yang menghalang Allah menurunkan azab pada mereka walaupun mereka zalim. Wama kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kemudian wama kana Allah yu'azzibahum mu'azzibahum Al-Anfal 33. Ini juga Allah bagi kita sebab apa? Sebab apa Allah tak turunkan azab pada orang musyrikin Mekah yang melampau sangat ni? Bukan setakat minta azab dahulu, tapi dia berdoa pula pada Allah, wahai Tuhan, kalau yang Muhammad bawa ni benar, turunkan azab pada kami. Tapi Allah tak turunkan azab. Sebab apa? Wa ma kana Allah, tidaklah Allah liyu'azzibahum, akan mengazab mereka, wa anta fihim. Sebab ni, sebab pertama, sebab engkau Muhammad ada di kalangan mereka. Engkau masa tu ada kat Mekah. Sebab engkau ada kat Mekah lah kami tak turunkan azab. Makna apa tu? Kelebihan Muhammad, kehebatan Muhammad, sehingga azab itu dihalang, terhalang daripada menimpa orang musyrikin Mekah. Okey, kalau Nabi tak ada, yang kedua, wa ma kana Allah mu'azzibuhum, tidaklah Allah mengazab mereka, wahum yastaghfirun, sedangkan ini sebab kedua, ada umat-umat yang beriman yang sentiasa minta ampun kepada Allah.
Makna dalam kalangan orang Mekah tu masih ada sahabat yang minta ampun, istighfar kepada Allah. Jadi perbuatan mereka yang sentiasa minta ampun menghalang daripada Allah turunkan azab kepada orang musyrikin Mekah. Maknanya katalah satu kampung tu buat maksiat, tapi tak ada azab Allah. Mungkin insya-Allah mungkin di kalangan orang kampung tu ada yang soleh, yang beristighfar setiap masa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena bersyukur orang yang beribadat kepada Allah ni. Orang yang bangun malam, yang istighfar, mungkin sebab mereka lah azab tidak ada di tempat kita. Okey. Kemudian kita masuk ayat yang ke-7, ayat seterusnya. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkata allazina kafaru, orang-orang kafir, laula unzila, mengapa tidak, laula ni makna halla, mengapa tidak unzila, diturunkan, alaihi, ke atasnya, ayatun, ke atasnya iaitu ke atas Muhammad, ayatun, tanda kebesaran Allah, min rabbihi, dari Tuhannya. Jadi ini Allah merakamkan lagi cerita akidah ataupun kedegilan orang kafir. Tadi mereka mempermainkan ancaman azab yang Nabi cakap sehingga mereka minta disegerakan. Sebenarnya mereka bukan nak pun, tapi mereka tak percaya. Jadi mereka nak membuktikan bahawa Muhammad ni berbohong. Buktinya apa? Tak ada azab pun. Bila tak ada azab, Muhammad berbohong bagi mereka. Kemudian ayat yang ke-7 pula, Allah nak bagi tahu juga kedegilan orang kafir dalam sudut lain, iaitu dia berjanji dengan Muhammad kalau ada ayat bukti lain yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad, maka kami akan beriman kepada Muhammad. Bukti apa ni? Bila dia minta bukti, makna bagi mereka Quran tu bukan bukti. Mereka nak bukti yang luar biasa sebagaimana yang Allah bagi pada Nabi-Nabi dahulu. Kalau Nabi Musa, Allah bagi apa? Tongkat. Kami nak macam tu. Kalau Nabi Saleh, Allah bagi apa? Unta. Unta yang bunting keluar daripada batu. Kalau Nabi Isa, Allah bagi apa? Boleh mengubat segala jenis penyakit. Buta, sopak, boleh menghidupkan orang mati. Dia nak bukti macam tu. Jadi dia kata kalau Muhammad boleh bagi bukti macam tu, kami akan beriman lah. Maka Allah kata apa? Allah kata apa? Innama, sesungguhnya, anta, hanyalah engkau, munzirun, hanyalah engkau munzir. Apa makna munzir? Pemberi peringatan. Apa kaitannya? Jadi Allah nak beritahu, mereka minta bukti. Maka Allah nak jelaskan kepada Nabi, kamu jangan risaulah. Jangan layan permintaan mereka. Jangan layan permintaan mereka. Jangan layan permintaan mereka. Kenapa jangan layan? Sebab kerja kamu bukan bagi bukti. Kerja kamu ialah menyampaikan apa yang Allah perintah. Sama ada munzir ataupun basyirah. Sama ada munzir ataupun basyirah. Jadi Allah nak jelas kepada Nabi, jangan layan. Bila mereka minta lagi bukti untuk membuktikan kebenaran engkau, jangan layan. Sebab bukan kerja kamu. Kalau kamu bagi bukti, Allah pun memperkenankan, maka akhirnya mereka tak beriman. Kemudian lepas tu mereka akan minta pula bukti lain dan mereka tak beriman.
Kemudian mereka minta, akhirnya kamu tak jadi munzir. Kerja kamu dah bagi bukti. Okey? Dan kita pernah dengarkan cerita bulan terbelah. Ada satu ketika orang musyrikin, dan disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari, orang musyrik Mekah minta ni bukti supaya mereka lebih yakin bahawa Muhammad tu adalah bercakap benar. Quran tu adalah daripada Allah. Maka Nabi ni nak sangat, Allah pun bagilah. Nabi nak juga bukti. Sebab apa? Dengan harapan, bila ada bukti baru, orang musyrikin Mekah beriman. Jadi sifat Nabi ni tamak. Tamak apa ni? Bukan tamak nak bagi bukti, tapi tamak nak tengok, nak lihat orang musyrikin beriman. Sebab orang musyrikin dah berjanji, kalau ada bukti baru kami akan beriman. Jadi Nabi pun tamak nak mereka beriman, Nabi pun minta pada Allah. Dan Allah perkenankan. Maka bukti baru apa dah? Bulan terbelah. Allah sebut dalam surah Al-Qamar kan? Ayat 1 dan 2. Iza iqtarabatis sa'ah. Wan syaqqal qamar. Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Okey, Allah kata apa? Iza iqtarabatis sa'ah. Apabila iqtarabat, qarib, telah dekat. As-sa'ah, kiamat. Apabila telah dekat kiamat. Wan syaqqal qamar, dan telah insyaqqa, terbelah bulan. Bila ni? Bukan masa kiamat, bukan masa kiamat. Sebab kiamat belum berlaku. Allah hanya beritahu dekat dengan kiamat, belum berlaku kiamat. Bila berlaku ni? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dah tak berapa jauh daripada waktu Nabi berhijrah ke Madinah. Sehingga ada disebut dalam hadis, sahabat tengok sendiri ya. Kalau ni Gua Hira, ni Gua Hira, sahabat tengok sebelah bulan kat sini, sebelah bulan kat sini. Dan ada orang yang datang daripada Yaman, datang daripada Parsi, datang daripada Syam, sampai kat Mekah. Orang Mekah tanya, kamu ada nampak tak satu malam tu bulan terbelah? Orang Yaman kata, ya, kami nampak terang-terang. Orang Parsi pun nampak, orang Syam pun nampak, semua tempat nampak. Sebab bulan tu boleh dilihat oleh satu dunia. Jadi jelas, bila orang musyrikin minta, ketika itu Allah bagi. Tapi akhirnya apa kata orang musyrikin? Ayat seterusnya dia kata, bila bulan terbelah, dia kata apa? Muhammad pula menyihir bulan tu. Jadi Muhammad ni, ini bukan bukti, tapi sihir, ilmu sihir. Ini semua kerja sihir Muhammad. Makna apa tu? Makna apa tu? Macam ayat tadilah. Bila mereka minta bukti, setiap kali minta Allah tak perkenankan. Sebab kalau minta bukti dan janji nak beriman, tiba-tiba ada bukti dan tak beriman, Allah akan hapuskan mereka. Jadi Allah tak nak, sebab mereka tak beriman setelah diberi bukti, Allah tak nak mengazab mereka. Maka Allah tak bagi bukti. Kecuali sekali ni je. Ini ketika bulan terbelah. Okey? Pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita apa dia? Kerja kita, kerja ulama, kerja pendakwah, bukan bagi bukti dan bukan memaksa orang beriman dengan bukti. Tak. Kerja kita bagi peringatan. Apa yang ada dalam Quran kita sampaikan. Kalau orang minta bukti lain pada tu, jawab, ana munzirun. Aku munzir. Bukan aku mereka bukti. Jangan cipta bukti yang baru. Sebab bukti yang ada dalam Quran, sebenarnya mukjizat yang ada dalam Quran, ayat-ayat kebesaran Allah yang ada dalam Quran sebenarnya lebih besar daripada bulan terbelah. Bulan terbelah sekejap, lepas tu tak ada dah. Tapi Quran kekal sampai bila-bila. Tongkat Nabi Musa habis mukjizatnya bila Nabi Musa wafat. Tapi Quran bila Muhammad wafat, Quran kekal abadi. Nabi Isa, kelebihan Nabi Isa boleh mengubat, merawat penyakit. Itu mukjizat. Tapi bila Nabi Isa wafat, habis mukjizat tu. Tapi Nabi Muhammad wafat, mukjizat Al-Quran kekal sampai bila-bila. Jadi inilah bukti Quran yang kita sedang tadabbur. Inilah bukti mukjizat yang paling jelas
dan kekal sampai bila. Okey? Jadi pengajaran untuk kita, kerja kita bagi peringatan. Orang tak nak terima, itu masalah dia. Jangan sedih. Bila kita cakap dalil daripada Quran jelas, dalil daripada hadis pun jelas, dia pula kadang-kadang bawa juga dalil daripada Quran tapi tak jelas, kadang-kadang memusingkan maksud ayat Quran, dan mereka pula kutuk kita. Jangan marah. Jangan marah. Sebab siapa kita bila kita menyampaikan kebenaran, kita nak orang puji je. Siapa kita? Nabi Muhammad pun orang kata gila, orang kata tukang sihir. Jadi kita ni lagilah orang kutuk sebab kita bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kemudian Allah kata apa? Walikulli qaumin hadin. Dan bagi setiap kaum hadin. Apa makna hadin? Penunjuk. Apa maksud ni? Allah nak bagi tu rahmat Allah, dan Allah tak pernah zalim kepada hamba-Nya. Buktinya apa? Setiap kaum, setiap umat ada nabi yang menunjuk jalan kebenaran. Hadin ni bukan yang bagi hidayah. Dan kita dah belajarkan hidayah tu ada dua. Satu hidayah ilmu, yang kedua hidayah taufik dan amal. Jadi hidayah taufik dan amal itu hak Allah. Allah saja boleh bagi. Tapi hidayah ilmu, menerangkan yang halal, yang haram, yang batil, yang hak, itu boleh. Nabi pun boleh, ulama pun boleh, pendakwah pun boleh. Tapi sumbernya, dalilnya mesti daripada Quran dan hadis. Jadi Allah tu sayang pada semua manusia. Allah tidak pernah zalim pada hamba-Nya. Buktinya setiap umat, setiap kaum ada je Nabi, ada je Rasul, ada je yang menunjukkan jalan kebenaran. Kamu tak nak beriman, itu masalah kamu. Itu masalah kamu. Tapi jangan buat alasan tidak ada Nabi ataupun tidak ada yang bagi peringatan. Sebab tu bila ditanya kepada ahli neraka, setelah mereka masuk neraka, alam ya'tikum nazir, datang tak pada kamu nazir? Ni munzir dengan nazir sama. Mereka jawab apa? Bala, dah datang. Tetapi kami mendustakan munzir itu, kami mendustakan rasul itu. Dan mereka menyesal sebab apa? Lau kunna nasma'u, kalau dulu kami dengar, kami ikut Nabi ataupun munzir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi ahli neraka yang kekal abadi. Jadi menyesal sebab apa? Sebab bukan tak cukup bukti, tapi tak ikut munzir. Jadi semoga dengan dua ayat yang kita belajar hari ini menjadikan kita orang yang lebih beriman kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, dan lebih taat. Bila dengar je perintah Allah, sami'na wa ata'na. Jangan jadi macam orang musyrikin. Dan bila dengar dalil daripada Quran hadis, sami'na wa ata'na. Jangan minta dalil-dalil bukti yang lain. Kalau dalil itu sudah jelas, sudah terang lagi bersuruh, maka bila kita minta bukti lagi baru nak beramal, sebenarnya kita ada ciri-ciri orang musyrikin. Minta bukti tambahan walaupun bukti yang ada dah jelas, itu hanya sebagai alasan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, cukup setakat ni ya. Ada soalan? Tak ada? Mana? Mana? Tak ada. Okey. Apa beza makna al-hasyru dan al-jala'? Dia ada perbezaan, tapi saya kena tengok kamus dulu. Dia ada perbezaan al-hasyru dengan al-jala'. Ada perbezaan, saya lupa. Nanti saya cek, kemudian saya beritahu dalam kelas akan datang insya-Allah. Ataupun boleh PM saya soalan ni, saya jawab melalui WhatsApp. Dah? Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelas akan datang besok insya-Allah pukul 10.30.